Okay, hello everyone, welcome back again ya. So kita sambung ya perbincangan kita kepada topik yang seterusnya, iaitu lemak dan minyak. Okay ya. Saya cuba cover kepada lemak dan minyak hari ni lah. Okay ya, kita lihat. Lemak dan minyak ni dia mempunyai sifat kimia yang hampir sama. Okay ya, kedua-duanya mempunyai sifat kimia yang hampir sama. Okey ya, sifat kimia yang sama lah, yang sama. Okey ya. Cuma dia punya berbeza dari segi sifat fizik dia lah. Okey ya, berbeza dari segi fizikal dia. Okey ya. Berbeza dari segi sifat fizik dia. Okey ya, contohnya pada suhu bilik ya, pada suhu bilik let me write again. Okey ya, pada suhu bilik lemak dia berada dalam keadaan berpejar. Okey ya, manakala minyak tu dia berada dalam keadaan cecair pada suhu bilik. Okey ya. So kita lihat ya, lemak dengan minyak ya. Okey. Kita lihat satu soalan ni lah, soalan SPM. Okey ya. 2005. Kertas 2 ya, kertas 2. Soalan 2. Okey ya. Dia tanya, apakah siri homolog minyak sawit? Okey ya, apakah siri homolog minyak sawit? Kita extend ya knowledge kita kepada biologi. Okey ya, di dalam biologi kita belajar bahawa lemak tu dia mengalami proses hidrolisis, dipecahkan ya. Okey, dia mengalami proses hidrolisis. Okey ya, menghasilkan asid lemak. Okey ya, 3 molekul asid lemak dengan 1 molekul glycerol. Okey ya. Dia menghasilkan 3 molekul asid lemak dengan 1 molekul glycerol. Okey ya, so kamu lihat ya, asid lemak. Okey ya, so look back again. Asid lemak, so dia dikategorikan sebagai sejenis asid karboksilik lah. Asid karboksilik daripada kumpulan asid karboksilik. Glycerol, nampak tak? OL berakhir dengan OL, maknanya dia berasal daripada siri homolog alkohol. So kalau kita terbalikkan proses ni, kita lihat ya, terbalikkan proses ni, glycerol bertindak balas dengan gabungkan dengan 3 molekul asid lemak. Okey ya. Kita dapat balik lemak dengan H2O. Ni yang kita belajar dalam biologi. Betul? Okey ya, this is what we learn in biology. So kita panggil ini sebagai proses ya, ini use a different color pen. Okey. Ini kita panggil ini sebagai proses hidrolisis. Sebab dia pecah. Kalau kita gabung balik, ini kita katakan sebagai condensation. Okey ya, ini dalam biologi. So kita relate dalam kimia ya. Kita lihat glycerol comes under the category of alcohol. Okey.
bertindak balas dengan asid karboksilik. Okey. So kita sebelum ni kita dah belajar bahawa asid karboksilik bertindak balas dengan alkohol. Let me write again. Come back here again. Okay, asid karboksilik kondensasi kondensasi, wrong spelling. Okey, dan kita kembali ke sini. Kita lihat apa kita kata, asid karboksilik bertindak balas dengan alkohol. So in this case, asid karboksilik ialah asid lemak. Asid lemak bertindak balas dengan alkohol, iaitu gliserol. Lalu kita akan dapat apa? Yang lesson lalu sebenarnya dia akan menghasilkan ester. So in other word, lemak yang dihasilkan tu ialah sebenarnya ester semula jadi. Nampak tak di situ? So lemak yang dihasilkan adalah ester semula jadi. So jawapan kepada soalan ni, apakah siri homolog? Apakah siri homolog bagi minyak sawit? Jawapan dia ialah ester. Okey? Senang saja ya, jawapan dia ialah ester. So you just have to make the connection lah. Can you see? Asid lemak tu ialah asid karboksilik. Bertindak balas dengan alkohol, gliserol, dia menghasilkan ester, iaitu lemak dan air. Okey ya. So maknanya ini ialah sebenarnya proses tindak balas pengesteran. Tindak balas pengesteran. Satu molekul gliserol comes under the category of alcohol. Okey. 3 molekul asid lemak dalam asid lemak dikategorikan dalam asid karboksilik. So molekul lemak itu ialah ester. Can you see? Okay ya. So hope you understand So gliserol ni dia punya nama saintifik dia ialah propan 1,2-triol. Propan, kamu nampak ya, ada kumpulan OH. Can you see that or not? Okay ya. And then ni pun ada kumpulan berfungsi. Okay ya, can you see the C double bond OOH? So itu ialah kumpulan berfungsi untuk asid karboksilik. Kumpulan berfungsi untuk asid karboksilik. OH itu ialah kumpulan berfungsi untuk alkohol. Okay ya, sama ya. Okay, that's why I say glycerol is alcohol and carboxylic acid is asid lemak tu ialah asid karboksilik. Okay ya. Kita lihat asid karboksilik. Okay. So nama saintifik bagi glicerol ya, kita lihat propan 1,2,3-triol. Okay ya. Propan 1,2,3-triol. Sebab dia ada 3 kumpulan OH ya, 1, 2, 3. So propan 1,2,3-triol, root chain dia 1, 2, 3. So propan 1, 2, 3, 1, 2, 3 triol. Okey? Faham? Okey, kita sambung to the next lesson. Okey, kita lihat ya, next one. Okey, kita lihat perbezaan antara lemak tepu dengan lemak tak tepu. Okey ya. So perbezaan ni kita bezakan dari beberapa segi lah. Okay, yang pertama, jenis lemak. Okey ya, jenis lemak. Okey. Lemak tepu tu ialah okey ya, asid lemak tepu. Terdiri daripada asid lemak tepu. Dan asid lemak tak tepu ialah terdiri daripada asid lemak tak tepu. Okey. Go for next one. Okey ya. Dari segi jenis ikatan,
Okey, dari segi jenis ikatan, lemak tepu terdiri daripada ikatan tunggal antara atom karbon. Okey, terdiri daripada ikatan tunggal antara atom karbon. Okey, so ia hanya terdiri daripada ikatan kovalen tunggal. Manakala asid lemak tak tepu terdiri daripada ikatan ganda dua. Ikatan ganda dua antara atom karbon. Antara atom karbon. Okey ya. C double bond C. Okey. Okay, next one. Perbezaan lain kita lihat mungkin dari segi sifat fizik dia ya. Okey ya. Okey, oleh sebab sifat fizik dia dulu ataupun keadaan dia. Okey ya, lebih tepat lagi keadaan fizikal pada suhu bilik. Keadaan fizik pada suhu bilik. Okey ya, selalunya asid lemak tepu ni dia asalnya daripada haiwan ya, lemak haiwan. So dia berada dalam keadaan pepejal pada suhu bilik, dan lemak tak tepu ni selalunya asalnya daripada sumber asalnya daripada tumbuhan. So dia selalu wujud dalam bentuk cecair pada suhu bilik. Okey ya. Next one kita lihat sumber dia seperti yang saya bagi tahu tadi, sumber lemak tepu selalunya daripada sumber haiwan, manakala lemak tak tepu sumber tumbuhan. Tumbuhan maksudnya macam minyak kelapa sawit. Okey ya, contoh dia minyak kelapa sawit. Okey ya. Minyak kelapa, dan banyak lagi lah contoh ya. Okey. Dan kandungan kolesterol. Okey ya, selalunya kandungan kolesterol bagi asid lemak, bagi lemak tepu dia adalah tinggi. Okey ya. Yang ini adalah rendah. Okey ya, lemak tak tepu adalah rendah. Okey ya. Itu ialah perbezaan okey ya antara lemak tepu dengan lemak tak tepu. Kita lihat ya, just go through one more time. Okey. Yang pertama jenis lemak ya, terdiri daripada asid lemak. Jenis asid lemak. Jenis asid lemak. Okey ya. Inilah asid lemak tepu, tak tepu. Jenis ikatan kovalen antara atom karbon, ikatan ganda dua antara atom karbon. Keadaan fizik selalunya dia sumber haiwan ya, lemak daripada haiwan, selalunya pepejal pada suhu bilik, cecair pada suhu bilik bagi lemak tak tepu. Okey ya. Dan kandungan kolesterol sebab dia daripada sumber haiwan, so tinggi, yang ini adalah rendah. Okey. Itu ialah perbezaan antara lemak tepu dengan lemak tak tepu. Okey, kita pergi kepada last part. Okey ya. So di sini eksperimen ya ataupun tindak balas yang kita akan bincangkan ialah penukaran lemak tak tepu kepada lemak tepu ya. Sebenarnya kita dah belajar ya tindak balas ini. Okey, sebelum ni. Okey, so saya just going to go through one more time lah. Kita lihat ya. Okey ya, kita sambung. Kita lihat penukaran lemak tak tepu kepada lemak tepu. Okey ya. Tindak balas ni lebih dikenali sebagai tindak balas penghidrogenan. Okey ya. Tindak balas penghidrogenan. Okey ya. Ataupun juga dikenali sebagai tindak balas penambahan dengan hidrogen. Okey ya. Tindak balas penambahan hidrogen. Okey ya. Sebenarnya kita dah bincang topik ni. Okey ya. Dalam alkana, masih ingat lagi? Alkana tambah H2, kita akan dapat alkina ya. Alkina
tambah H2 kita akan dapat alkana balik. Okey ya, inilah tindak balas penambahan hidrogen. Okey ya. So sama ya di sini ya, lemak tak tepu, dia ada ikatan karbon double bond kan. Kita tukarkan kepada karbon single bond melalui penghidrogenan. Actually more or less is the same lah, lebih kurang sama. Okey ya. Kita lihat. Okey, kita bincangkan more details. Okey ya. So dia sebenarnya berlaku dengan kehadiran mangkin. Okey ya. Okey, kehadiran mangkin. Okey ya. Boleh gunakan serbuk nikel atau platinum. Okey ya. Nikel ataupun platinum pada suhu lebih kurang 180 darjah Celsius. Okey ya. So dalam buku teks dia gunakan serbuk nikel, so tak payahlah. Okey ya. I remove the enough, satu hafal satu cukup. Okey ya. Nikel atau platinum. Okey ya. Digunakan sebagai mangkin. Okey, what actually happens ialah apa kita kata, kita bubble ya, mengalirkan gas hidrogen, mengalirkan gas hidrogen, okey ya, ke dalam minyak panas. Okey, ke dalam minyak, okey ya, pada suhu 180 darjah Celsius dengan kehadiran mangkin ya, dengan kehadiran mangkin nikel. Okey, apa yang berlaku ialah, okey ya, penghidrogenan ni menyebabkan, okey ya, menyebabkan ikatan ganda dua. Ikatan ganda dua antara atom karbon dipecahkan kepada ikatan kovalen tunggal. Dipecahkan kepada ikatan kovalen tunggal. Okey ya. So apabila ini berlaku, jisim molekul relatif dia meningkat. Jisim molekul relatif meningkat. Okey ya. Menyebabkan, okey ya, takat lebur, okey ya, dan takat didih dia meningkat. So slowly ataupun keadaan fizik berubah ya, berubah dari berubah daripada cecair kepada pepejal. Okey. Saya ulang sekali lagi ya, mengalirkan gas hidrogen ke dalam minyak pada suhu 180 dengan kehadiran mangkin dan nikel. Ni kita kata penghidrogenan ya, menyebabkan ikatan ganda dua antara atom karbon. Okey ya. Ikatan ganda dua antara atom karbon dipecahkan kepada ikatan kovalen tunggal. Okey ya. So this is what actually happens lah. Okey ya. Ikatan ganda dua antara atom karbon dipecahkan kepada ikatan kovalen tunggal.
dipecahkan kepada ikatan kovalent tunggal. So apabila ini berlaku, okey ya, jisim molekul relatif JMR dia meningkat. Okey ya, jisim molekul atau JMR dia meningkat, takar lebur dan takar didih meningkat. So keadaan fizikal slowly ya, dengan perlahan-lahan berubah. Keadaan fizikal berubah, okey, berubah daripada cecair ke pepejal. So proses ni digunakan ya dalam pembuatan margarin lah. Okey ya. Digunakan dalam proses pembuatan margarin. Okey ya. So some of you may be wondering, mungkin kamu tertanya, margarin ni dibuat daripada minyak kelapa sawit. Okey ya, minyak kelapa sawit. So patutnya dia wujud dalam keadaan cecair, tetapi pada suhu bilik margarin adalah pepejal pada suhu bilik. How is it possible? Macam mana ni berlaku? Sebab minyak kelapa sawit, iaitu lemak tak tepu, telah ditukarkan kepada lemak tepu melalui proses yang saya bincangkan di atas. Okey ya, itu penghidrogenan. Okey. Okey, itu sahaja untuk bab lemak. Okey ya. So next lesson kita akan bincangkan tentang getah. We are coming towards the end of the chapter. So hope you are keeping track of it. Okay, see you in the next lesson.